Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dalam FB Live berkaitan dengan perundangan syariah. Dan pada malam ini adalah siri yang, tak silap saya, adalah siri yang ke-13, telah 13 siri dalam solusi syariah 30 minit. Dan kalau ada sahabat-sahabat di luar, boleh like page saya dan share sebelum jemputan pada malam ini dibawa masuk. Jemputan pada malam ini merupakan seorang ketua cawangan bagi Syazil Khairi Mustafa Associate, firma saya, dan juga seorang partner saya di negeri Melaka. Minta share kalau ada. Saya bagi ruang dan peluang dalam 1 minit untuk sama-sama kita berkongsi dengan sahabat-sahabat yang lain. Share kalau boleh. Saya minta like page saya. InsyaAllah setiap hari akan ada artikel-artikel berkaitan dengan kes-kes sebenar. Berkaitan dengan kes-kes sebenar yang saya kendalikan sejak daripada dulu, yang saya rasa boleh kita ambil sebagai satu bacaan dan pelajaran, insyaAllah. Pada malam ini kita akan berbicara tentang mut'ah, dan insyaAllah pada malam-malam akan datang kita akan cuba bahaskan tentang isu-isu perundangan syariah, supaya untuk dengan matlamat dan tujuan untuk menyampaikan saluran berkaitan dengan perundangan syariah bagi orang awam. Jadi pelajar-pelajar ataupun peguam syariah yang baru, ataupun orang yang tidak ada akses dengan undang-undang, ataupun tidak ada peluang untuk mendapatkan khidmat bantuan guaman, ataupun tidak dapat untuk pergi ke mana-mana firma guaman syar'i, mungkin kita boleh cuba menyelesaikan masalah anda dengan secara umum. Sekiranya perlukan pendetailan, perlu berjumpa dengan peguam syar'i di tempat anda, ataupun mesej kepada saya melalui page saya. Jadi rajin-rajinlah, kalau siapa yang dah masuk ke page saya dan baca, mungkin boleh tinggalkan review, insyaAllah sebagai satu semangat dan sokongan kepada saya untuk menghasilkan penulisan-penulisan berkaitan dengan perundangan untuk generasi akan datang. Mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun akan datang, ini adalah satu pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan perundangan syariah, sama ada dari segi kes-kes syariah di Malaysia maupun berkaitan dengan pusaka Islam, hibah, wasiat, wakaf dan sebagainya. Mandangkan bidang mahkamah syariah ini, bidang kuasa mahkamah syariah sebenarnya begitu luas. Mungkin belum ada lagi kes-kes yang tertentu belum pernah difailkan lagi di mahkamah, dan masih menantikan penghujahan ataupun rekod alasan penghakiman daripada mahkamah-mahkamah rayuan. Kalau boleh minta tolong share lagi, kalau boleh invite kawan-kawan page Facebook saya ni. Kita akan cuba berbahas. Misi saya adalah untuk membawa seramai mana mungkin pengamal undang-undang syariah, pengamal undang-undang sivil untuk berbahas dengan cara pendapat, pandangan yang berbeza. Jadi kita raikan semua pandangan. Mungkin pandangan yang diberi oleh peguam A tidak sama dengan peguam B tidak sama dengan peguam C. Ini adalah pengalaman sendiri, keadaan beliau menerima ataupun beliau mengamalkan dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi untuk tidak melengahkan masa, share lagi, kalau boleh sekali lagi like page saya Syazril Ibnu Mustafa Official. Untuk tanda sokongan dan semangat, insyaAllah boleh dapatkan ilmu-ilmu berkaitan dengan perundangan syariah di page saya. Tanpa membuangkan masa, saya terus untuk membawa Tuan Muhammad Fuad bin Muhammad Lizah, seorang rakan kongsi saya juga di negeri Melaka, merupakan ketua cawangan Syazil Khairi Mustafa Associate di Melaka. Dan pada malam ini kita akan membahaskan ataupun kita akan berbincang secara umum berkaitan dengan mut'ah. Apa dia mut'ah? Kita nak tahu apa dia yang dikatakan dengan mut'ah. Adakah mut'ah itu yang difahami oleh Syiah? Adakah mut'ah ini adalah benda biskut? Jadi kita nak tengok mut'ah tu apa dia. Okey, Tuan Mak Fuad boleh teruskan
apa yang dimaksudkan dengan mut'ah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Syazril merangkap bos saya. Baik, secara ringkasnya, secara umumnya yang kita tahu bagi orang awam, nak tahu apa itu mut'ah adalah, mut'ah ini adalah suatu pemberian sagu hati yang diberikan kepada isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Dan pemberian ini diberikan mengikut kadar-kadar yang tertentu lah. Dan kalau mengikut undang-undang, dia ada tafsiran di Seksyen 2 Undang-Undang Keluarga Islam, dan juga Seksyen 58 memperuntukkan khusus berkenaan dengan mut'ah ini. Tapi untuk orang awam faham, kena faham bahawa mut'ah ni adalah pemberian sagu hati yang diberikan kepada isteri yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Betul lah. Okey. Jadi kalau kita faham konteks term dia dari segi tata bahasa dia, sagu hati. Nah, sagu hati dia bukan kata sebagai satu paksaan dan sebagainya, dia katakan sagu hati. So defend bagi biasanya kebanyakan defendant ataupun bekas suami ataupun bekas suami lah menggunakan istilah sagu hati. InsyaAllah skill advokasi ni kita akan bincangkan kemudian. Just kita akan menceritakan tentang secara umum kaitan dengan mut'ah pada malam ini. Jadi bila kita kata tentang mut'ah ini adalah sagu hati, dia mesti ada alasan kukuh ataupun dalil yang kukuh yang mengatakan bahawa hukum mut'ah ni apa, harus ke, haram ke, wajib ke ataupun sebagainya. Jadi Tuan Mak Fuad boleh jelaskan kenapa disyariatkan mut'ah dan hikmah sebaliknya. Silakan. Baik. Seterusnya berkaitan dengan dalil mut'ah ataupun hikmah pensyariatan mut'ah ni, yang pertamanya kita tengok ada beberapa ayat yang menceritakan berkaitan dengan mut'ah di dalam ayat Al-Quran lah. Dan secara ringkasnya saya ambil satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 236, yang mana firman Allah Ta'ala, wa'alal musi'i wa'alal wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Yang mana maksud ayat tersebut, suami yang senang menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut. Dan antara dalam fiqh ataupun kita buka dalam kitab-kitab fiqh berkaitan dengan hikmah pensyariatan mut'ah ini, yang mana mut'ah ini disyariatkan atas dasar untuk memberi satu kegembiraan ataupun memberikan satu senang hati kepada bekas isteri yang diceraikan atas sebab perceraian tersebut. Yang mana dalam lafaz mut'ah tersebut itu adalah menggembirakan, pemberian yang untuk menggembirakan. Jadi bila seorang isteri itu diceraikan, isteri dia merasa sedih lah. So fitrah manusia ni bila sesuatu berlaku dia merasa sedih. Dan fitrah manusia juga bila dia berlaku suatu kesedihan dalam diri dia, dia bila dapat sesuatu orang kata pemberian ataupun hadiah, dia akan menjadi gembira atas sebab pemberian tersebut. Itulah. Okey. Bagi yang nak bersoal, nak bertanya, mungkin boleh typekan di ruangan komen, dan kalau boleh like page saya Syazril Ibnu Mustafa Official untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan perundangan syariah. Dan Tuan Ahmad Fuad ada satu komen di sini, ada persoalan. Dia tanya tadi pembacaan tu ayat berapa, tak apa jelas. Ayat yang berkaitan dengan dalil. Berkaitan dengan dalil tersebut adalah ayat berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 236. Wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Ayat surah Al-Baqarah ayat 236. So, kalau nak rujuk dalam Al-Quran, rujuk tafsir tersebut lah. Okey, jelaslah kita dah bagi tajuk berkaitan dengan ayat tadi, ayat Al-Quran. Boleh rujuk sendiri di Al-Quran untuk penjelasan. Okey, jadi saya nak tanya soalan seterusnya kepada Tuan Ahmad Fuad.
Jadi kita dah tahu tentang definisi, kita dah tahu tentang dalil dan hikmah secara umum. Jadi berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariah ini, macam mana nak buat tuntutan atau bilakah mut'ah ini boleh dituntut, dan adakah semua perceraian ini boleh menuntut mut'ah? Okey, silakan. Baik. Mut'ah ni bila mana menjadi hak kepada isteri yang diceraikan ataupun wanita yang diceraikan apabila sesuatu perceraian tu berlaku lah. So nak tak nak dia kena kahwin dulu dan berlaku perceraian, barulah dia ada hak untuk menuntut mut'ah kepada bekas suami tersebut. Dan apa soalan yang kedua tadi? Lupa. Adakah semua perceraian, semua perceraian boleh dituntut mut'ah ini? Silakan. Baik, kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh ataupun dari segi berkaitan dengan mut'ah tersebut, yang mana mut'ah ni kalau kita tengok definisi dalam section 58 ataupun definisi dalam tafsiran enakmen undang-undang keluarga Islam menyatakan bahawa perceraian yang berlaku disebabkan tanpa sebab yang patut. So di sini tanpa sebab yang patut ni itu adalah syarat utama untuk bekas isteri ataupun wanita yang diceraikan itu menuntut mut'ah. Dan yang keduanya, sekiranya kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh berkaitan apakah yang membatalkan mut'ah kepada seorang wanita itu, secara umumnya kita boleh tengok apabila perceraian itu berlaku disebabkan aib daripada isteri itu sendiri. Contohnya isteri itu tidak mampu untuk menjalankan hubungan kelamin disebabkan ada ketumbuhan ataupun menghalang daripada berlakunya hubungan suami isteri tersebut. So berlaku perceraian, maka disebabkan itu pihak wanita ataupun isteri tersebut tidak layak untuk menuntut mut'ah lah, itu secara umumnya. Dan ada pun perceraian secara fasah, perceraian secara baik dan perceraian yang ada di dalam mahkamah ini, pihak isteri masih lagi boleh menuntut untuk mendapatkan mut'ah sejumlah pemberian sagu hati daripada pihak mahkamah syariah lah. Okey, itu adalah pendapat pandangan yang kata ataupun kriteria perceraian yang sama ada boleh menuntut mut'ah ataupun tidak. Jadi ada soalan dia lebih kurang sama juga macam saya nak tanya kepada Tuan Mahfuad. Okey, kali ikut ni daripada Cenor Ayuni, kita raikan insya-Allah berapa jumlah yang sewajarnya dituntut Tuan, sebab saya nak tanya soalan lebih kurang sama, berapa kadar mut'ah yang perlu dituntut ataupun relevan dituntut. Okey, boleh jelaskan. Silakan Tuan. Baik, yang pertamanya kita kena faham bahawa kadar mut'ah ni tiada ketetapan yang ditetapkan di dalam undang-undang keluarga Islam sekarang ni, yang mana Seksyen 58 walaupun dia merujuk kepada mut'ah tetapi dia tidak merujuk kepada jumlah berapa dan berapa yang perlu diberikan oleh pihak suami lah. Dan atas dasar itu, bila kita tengok kembali kepada hukum syarak juga menyatakan bahawa tidak ada satu ketetapan berkaitan dengan kadar mut'ah yang wajib diberikan kepada pihak isteri yang diceraikan. So, kalau kita tengok semula keputusan mahkamah syariah yang telah dikeluarkan berkaitan dengan kadar mut'ah, yang mana kadar ini tidak ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit, ada yang kadang-kadang berjuta, ada yang kadang-kadang tak sampai 5,000 pun ada. So secara ringkasnya kembali kepada dalil ayat Quran yang pertama berkaitan dengan mut'ah tu, yang mana di dalam ayat surah Al-Baqarah tu menyebut bergantung kepada suami tersebut. Andai kata kalau dia berkemampuan, dia kaya, so mungkin tuntutan dia mungkin besar. So andai kata kalau suami itu bukan orang senang ataupun orang kata orang susah lah, so mungkin tuntutan dia mungkin kurang daripada itu. Dan kalau kita tengok untuk kadar mut'ah ni banyak
rekod-rekod kes yang pernah direkodkan di dalam mahkamah syariah lah. So ini kita boleh tengok, ataupun orang awam kalau nak tahu berkaitan dengan jumlah kadar yang sepatutnya, berapa jumlah yang sepatutnya, boleh merujuk kepada pihak yang berkelayakan lah. Tetapi secara ringkasnya pada malam ni saya nak nyatakan bahawa yang pertamanya, untuk kita menentukan kadar mut'ah ni secara ringkas ni, yang pertama kita kena tengok kemampuan suami. So kalau kemampuan suami itu dia kaya ataupun pendapatan terakhir dia berapa, itulah yang jumlah yang kita boleh tuntut. Dan kalau kita tengok juga dalam keputusan-keputusan penghakiman yang ada, mahkamah, kita tengok dalam penghakiman yang ada, dikategorikan sebagai 3 kategori dalam menentukan penilaian kadar mut'ah. Yang pertama, sekiranya dia miskin, mungkin akan dibuat tuntutan lebih kurang daripada 50% daripada pendapatan terakhir suami. Dan sekiranya dalam suami tersebut dikategorikan sebagai sederhana pendapatan dia semasa dalam tempoh perkahwinan, kebiasaannya yang kalau kita dapat lihat dan kita dapat rujuk, kebiasaannya mahkamah akan mengambil 100% kali dengan pendapatan terakhir suami ketika diceraikan. Dan yang ketiganya, sekiranya suami itu dalam keadaan kaya ataupun kategori yang senang, so kebiasaannya mahkamah akan mengambil kali dengan 150% kali dengan pendapatan terakhir ketika diceraikan lah. Itu di antara kemampuan suami lah. Dan seterusnya dah ada 3 lain lah, benda-benda lain yang perlu dalam untuk menentukan kadar mut'ah ni. Antaranya adalah taraf kedudukan dan sifat isteri. So kita boleh tengok seperti mana kes yang pernah diputuskan sebelum ni. Yang mana kes sebelum ni, kalau saya tak salah kan kalau saya sebut berkaitan dengan kes boleh, sebab dia dah dalam jurnal, dia dah ada satu alasan penghakiman. Okay. Jadi saya boleh buat satu contoh lah berkaitan dengan kes-kes yang pernah diputuskan di mahkamah. Yang pertama tadi, kemampuan suami, yang mana kalau kita tengok kes sebelum ni pernah kes Tengku Puteri Zainal lawan Datuk Seri Muhammad Najib, iaitu bekas Perdana Menteri, yang mana pada ketika itu Datuk Seri Najib Razak ni berpendapatan sebagai pegawai kerajaan sebanyak RM16,000. So dia punya kemampuan dia, mahkamah mengambil kira dikalikan dengan 150% gaji terakhir daripada suami tu. Itu kemampuan suami. Yang keduanya, dalam menentukan kadar mut'ah ni diambil kira juga, kalau kita tengok mahkamah juga ada mengambil kira berkaitan dengan taraf kedudukan dan sifat isteri. Dan kes ini pula kita boleh tengok berkaitan dengan kes Tengku Anum Zahra lawan Datuk Dr. Hussein, yang mana mahkamah yang Ahmad Arif Hakim telah membenarkan tuntutan mut'ah sebanyak 25,000 dengan mengambil kira kedudukan isteri dari keluarga diraja Pahang dan sumbangan moralnya sehingga suami telah berjaya lah dalam perniagaan. So disebabkan isteri ni keluarga diraja, suami ni mudah untuk dapat job, ataupun orang kata mudah dapat pangkat ataupun mudah untuk dapat kerja lah. Jadi ini antara faktor-faktor yang diambil kira dalam menentukan kadar mut'ah tersebut. Dan seterusnya, yang ketiga berkaitan dengan dalam menentukan kadar mut'ah ni juga, mahkamah juga pernah membuat keputusan berapa lama tempoh perkahwinan sesuatu perkahwinan itu berlaku. Jadi kes ni kita boleh rujuk, kalau yang pengamal undang-undang boleh rujuklah kes Ida Hidayati binti Taufik lawan Ahmad Syukri bin Kasim, yang mana dalam mahkamah memberikan mut'ah ni, mahkamah mengambil kira tempoh lama perkahwinan. Itu yang ketiga. Dan yang seterusnya, yang terakhir berkaitan dengan, ada juga mahkamah ataupun hakim mengambil kira dalam menentukan kadar mut'ah ni, hakim mengambil kira sumbangan khidmat isteri terhadap perkahwinan. So sumbangan khidmat isteri ni contohlah dalam perkahwinan dia ni, dia tak bekerja dan dia jaga anak, dia masak, dia basuh baju, so itu mahkamah ada juga memutuskan dalam satu kes mengambil kira berkaitan dengan pengorbanan isteri terhadap dalam tempoh perkahwinan itulah dalam menentukan kadar mut'ah lah. So itu antara faktor-faktor dalam menentukan berapa nilai kadar mut'ah. So tak semestinya hari ini kita tengok ada kes yang
dapat sampai 1 juta, tapi bila kita tengok ada kes yang hanya RM5,000. Jadi individu tu tak semestinya sama berkaitan dengan kemampuan dia dan kekayaan. Ya. Jadi dia berbeza-beza mengikut pasangan masing-masing itulah untuk menentukan kadar mut'ah tersebut. Dan kalau kita tengok yang kes terbaru berkaitan dengan mut'ah baru-baru ni di peringkat Mahkamah Rayuan, iaitu satu kes yang dibawa defendant yang dibawa oleh Datuk Zainul Rijal berkaitan dengan anak Ketua Menteri di Sarawak, iaitu pada asalnya tuntutan mut'ah sebanyak 100 juta dan akhirnya di peringkat Mahkamah Rayuan perkara tersebut kira dapat dikurangkan sehingga kadar yang seperti mana yang saya baca itu dalam 30 juta. Tak silap saya dalam alasan penghakiman itu sebanyak 30 juta antara satu tuntutan mut'ah yang tertinggi di Malaysia setakat ini. Tapi berbeza dari segi tempat sebagai satu tambahan ilmu. Antara negeri dan negeri ini adalah satu tempat yang berbeza. Contohnya saya gambarkan, saya sebut di negeri Perak, dia ada fatwa dia ataupun daripada mufti dia, Datuk Arusani, yang memberi purata ataupun yang menyatakan bahawa pengiraan ini dikira kepada kaya, miskin dan sederhana. Jadi kebanyakan puratanya sekiranya orang yang dianggap sebagai seorang yang awam ataupun kebiasaannya dengan kadar setahun RM1,000. Disebabkan itu perbicaraan di Mahkamah Syariah Perak kebanyakan akan merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh mufti sendiri yang memberi kadar 1 tahun RM1,000. Dia tidak sama juga dengan di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang mungkin berbeza berdasarkan beban pembuktian yang membuktikan seperti mana Tuan Ahmad Fuad yang katakan tadi. Dan juga dia berbeza di negeri Kedah. Kadang-kadang ada yang kahwin sampai 30 tahun pun, tapi bila dapatkan satu keputusan mahkamah dengan kadar RM6,000 kadar mut'ah. Jadi nak bagi satu jumlah yang cukup besar atas kriteria yang dikatakan sebagai sagu hati, dan ia hanya berdasarkan kepada kemampuan suami. Jadi kalau kita minta 1 juta, suami kita seorang pembantu technician ataupun seorang orang kata pekerja am. Ini adalah satu alasan yang tuntutan yang tidak musabah dan mustahil suami itu boleh bayar. Dan alhamdulillah penjelasan yang cukup jelas daripada Tuan Ahmad Fuad tadi. Kalau boleh penonton-penonton yang nak bertanya boleh terus typekan soalan di komen, dan kalau boleh yang menonton ini minta share, minta like saya punya FB ini sekadar ilmu ini dikembangkan dan dimanfaatkan. Walaupun ilmu ini kecil, tetapi apabila diamalkan dan kita peduli dan ambil tahu, insya-Allah dia dapat disebarkan dengan betul dan tepat, insya-Allah. Saya teruskan dengan satu soalan. Ni guru saya juga ni daripada UKM. Guru saya. Okey, Dr. Rahani ada tanya. Assalamualaikum, berapa tempoh masa mut'ah boleh dituntut kerana tiada mut'ah pernah diberikan selepas perceraian? Apakah ia menjadi satu yang terhutang selepas tidak diserahkan kepada isteri? Apakah mut'ah perlu ditetapkan mahkamah atau boleh diserahkan di luar mahkamah oleh bekas suami dan persetujuan bekas isteri? Okey, saya rasa Tuan Ahmad Fuad boleh jawab ni. Benda tadi cerita tentang jumlah perkahwinan yang berapa lama untuk kita menentukan kadar mut'ah. Tapi ini berapa lama tempoh masa boleh dituntut mut'ah ini boleh dituntut. Terus silakan Tuan Ahmad Fuad. Baik. Menjawab kepada soalan Puan Rohani, berapa lama tempoh masa mut'ah boleh dituntut. Baik, secara ringkasnya mut'ah ni hanya boleh dituntut bila berlaku perceraian. So bila berlaku perceraian barulah hak untuk menuntut mut'ah tu diberikan kepada isteri. So bila tak berlaku lagi perceraian, tidak boleh lagi lah untuk kita menuntut mut'ah. Dan berkaitan dengan berapa lama tempoh untuk mut'ah ni kita boleh tuntut. So di dalam mahkamah syariah ni, dia dalam tuntutan ni dia tiada satu ketetapan masa berapa lama yang kita boleh tuntut. Contoh kita perceraian daripada tahun 2010, baru tahun 2020 baru kita nak tuntut. So tidak ada ketetapan masa lah setakat yang saya tahu, yang mana mahkamah syariah ini tidak ada masa limit dia untuk menuntut sesuatu
tuntutan. Seperti contoh yang kita bicarakan pada hari ini adalah mut'ah. Dan soalan yang ketiga dalam soalan yang sama, adakah mut'ah perlu ditetapkan mahkamah atau boleh diserahkan di luar mahkamah? Baik. Pernah terjadi dalam kes yang saya uruskan yang mana berlaku perceraian di antara suami dan isteri. Kemudian suami ini memang baiklah orang kata, memang dia masih lagi membantu. Bila dah berlaku perceraian tu, suaminya masih lagi membantu, barang basah, barang kering dia belikan, top up pun semua dia bayar, duit sewa rumah dia bayar dan tiap-tiap bulan dia masukkan RM 300. Ini bukan nafkah anak ataupun lain tapi ini dikatakan sebagai pemberian sagu hati untuk dia mulakan kehidupan baru. Lebih kurang dalam tempoh setahun, tiba-tiba sampai satu masa tu isteri mula menuntut mut'ah di mahkamah. Jadi di sini bagi menjadikan sesuatu mut'ah itu secure bagi diri seorang suami, bekas suami dan juga bekas isteri, seelok-eloknya tuntutan mut'ah ni sekiranya kalau ada berlaku persetujuan bersama berapa jumlah dia dan kadar dia, eloklah direkodkan sebagai hitam putih dan direkodkan menjadi sebagai satu perintah mahkamah. Dan yang keduanya, sekiranya kalau tiada hitam putih, seeloknya buat tuntutan di mahkamah sampailah dapat perintah. Kita takut akan datang tiba-tiba pihak yang satu lagi menafikan sumbangan-sumbangan yang telah pernah kita buat. Jadi di sini mahkamah ni bila masuk ke mahkamah nak menentukan jumlah mut'ah ataupun memberikan mut'ah ni, mahkamah nak tengok juga bukti. So anda kata kalau kita masuk bulan-bulan duit, kita beli macam-macam tapi kita tak simpan resit. So kerugian di situlah pada bekas suami lah. Seelok-eloknya benda tu berekod dan ada hitam putih berkaitan sesuatu pembayaran mut'ah tersebut. Okey, Tuan Fuad, ada satu lagi yang Tuan Fuad mungkin terlepas pandang, soalan Dr. Rohani. Apakah ia menjadi satu yang terhutang selagi tidak diserahkan kepada bekas isteri? Boleh silakan. Yang pertamanya kita kena tahu mut'ah ni dalam pendapat wakil kita di Malaysia ataupun pendapat Imam Syafi'i ni, mut'ah ini adalah suatu kewajipan kepada bekas suami untuk memberikan kepada isteri lah bila diceraikan. So bila ianya menjadi kewajipan, maka secara automatiknya ianya menjadi hutang lah selagi mana ia tidak dijelaskan oleh pihak suami. So bergantung kepada hukum lah. Ada para ulama yang mengatakan bahawa mut'ah ni tak wajib, sunat, harus. Tetapi kita mengambil pendapat yang ni, pendapat di Malaysia ni yang lebih masyhurnya, kita pakai bahawa mut'ah ni wajib diberikan kepada isteri. So bila tidak diserahkan kepada isteri, mut'ah tu adalah menjadi satu hutang kepada bekas suami. Ya. Okey. Saya harap Dato' Rani dapat penjelasan yang sewajarnya, dah menjawab soalan secara umum insya-Allah. Jadi saya nak teruskan soalan. Okey. Kita nak tuntut mut'ah ni mesti ada kriteria, mesti ada beban pembuktian. Kita tidak boleh menuntut mut'ah ini seperti mana kes fasakh, ataupun kita menuntut seperti mana kes ta'liq, ataupun kita tidak boleh menuntut seperti mana nak tuntut harta pencarian dan nak tuntut sekadar untuk hadanah anak jagaan. Jadi saya nak tanya pandangan Tuan Ahmad Fuad. Boleh dengar ke jawapan soalan saya ni? Boleh ke? Boleh. Okey. Apakah kriteria atau elemen yang perlu dibuktikan pada mahkamah dalam menuntut kadar mut'ah? Kita cerita kadar, tapi apakah elemen dan beban pembuktian yang perlu dibuktikan kepada mahkamah? Boleh jelaskan? Silakan. Baik, secara ringkasnya lah. Yang tadi kita dah pada awal-awal tadi saya dah menerangkan beberapa faktor-faktor berkaitan dengan penilaian untuk menentukan kadar mut'ah, iaitu berkaitan dengan kemampuan suami, pengorbanan isteri, berapa lama tempoh perkahwinan, taraf dan kedudukan isteri. So bergantung kepada peguam anda sebenarnya. Kadang-kadang ada peguam yang bila memasukkan kes di mahkamah dalam tuntutan mut'ah ni, dia hanya mengambil kira kenapa perceraian itu berlaku dan berkaitan hanya present kepada mahkamah berkaitan dengan kemampuan suami saja. So sekiranya seelok-eloknya
seelok-eloknya faktor-faktor yang kita sebut tadi semuanya dibuktikan ke mahkamah lah berkaitan dengan kemampuan suami. So bila kita berkatakan kemampuan suami, sepatutnya dan sewajibnya untuk membuktikan kemampuan suami ini, kita kena buktikan pendapatan terakhir suami ketika berlaku perceraian. Itu contoh, kalau dia bergaji tetap, kita kena lampirkan pembuktian dokumen slip gaji ataupun apa-apa lah, ataupun yang bisnes SSM dan juga pendapatan dia apa semua. Dan sekiranya kalau ada aset-aset lain dinyatakan dalam term kemampuan suami tersebut untuk menunjukkan bahawa suami ini mampu untuk membayar tuntutan mut'ah yang kita sebut tadi. Dan sekiranya kalau kita masukkan juga taraf kedudukan dan sifat isteri, kita kena buktikanlah kepada mahkamah berkaitan apa taraf dia, apa taraf suami, apa taraf isteri semasa diceraikan. Contoh, isteri itu diceraikan, semasa diceraikan dia ada PhD ataupun dia bergelar doktor ataupun dia ni adalah seorang public figure ataupun dia ni seorang, orang kata memang terkenal dengan orang ramai kan. So benda-benda tu perlu dibuktikan pada mahkamah. Apa-apa bentuk pembuktian tu boleh jadi sijil ke apa, itu boleh dibuktikan pada mahkamah lah. Dan tempoh lama perkahwinan tu, kalau kita tengok tempoh lama perkahwinan ni, sijil nikah dah cukup lah untuk kita buktikan tempoh lama perkahwinan. Dan yang seterusnya, kalau kita masukkan faktor-faktor antara kita nak menuntut mut'ah berkaitan dengan sumbangan khidmat isteri terhadap perkahwinan, so kita kena buktikan lah. Macam contoh, ada satu kes yang saya sedang bawa sekarang ni, sumbangan, saya masukkan sumbangan khidmat isteri terhadap perkahwinan ni. Masa dalam tempoh perkahwinan ni, dia seorang yang bekerja dan setiap hari dia mesti masak 5 lauk setiap hari. Mesti ada 5 lauk di atas meja. So bila balik kerja kena masak 5 lauk. Kalau tak ada 5 lauk, so suami akan mengamuk ataupun suami akan macam-macam lah. So benda-benda tu kena buktikan pada mahkamah. Dan alhamdulillah yang klien tersebut, dia memang suka mengambil gambar makanan dan juga suka letak dalam Facebook. So benda-benda tu boleh dibuktikan lah untuk kita menyatakan bahawa bagaimana kita punya pengorbanan isteri terhadap dalam tempoh perkahwinan tu. So apa-apa yang boleh membuktikan berkaitan dengan sumbangan dan pengorbanan isteri dalam tempoh perkahwinan tu, kita boleh buktikan di mahkamah lah. Tuan Fuad, ada gangguan sedikit? Okey. Okey ni? Okey. Jadi saya rasa cukup jelas, walaupun kita bagi pandangan secara umum pada malam ini, kita target audien kita adalah orang awam, khidmat nasihat. Alhamdulillah saya rasa keterangan ataupun penerangan yang diberikan oleh Tuan Ahmad Fuad begitu jelas, dan ini adalah elemen-elemen yang selalu kita gunakan dalam mahkamah bagi beban pembuktian. Al-bayinah ala mudda'i wal yamin ala man ankara. Maknanya beban ke atas orang yang mendakwa. Kita kena wajib buktikan seperti mana elemen-elemen yang dikatakan oleh Tuan Ahmad Fuad. Bukti-bukti tersebut juga kita perlu dapatkan untuk kita buat tuntutan di mahkamah. Dan soalan seterusnya saya raikan kepada Nurul Muhammad. Salam Tuan Ahmad Fuad. Adakah tempoh perkahwinan pihak-pihak juga diambil kira oleh hakim menentukan jumlah mut'ah yang diputuskan? Saya rasa Tuan Ahmad Fuad dah jelaskan tadi, tapi untuk meraikan juga, mungkin saya silakan sedikit bagi Tuan Ahmad Fuad. Baik, tempoh perkahwinan pihak-pihak juga diambil kira oleh hakim menentukan jumlah mut'ah. Baik, seperti yang kita tahulah, Mahkamah Syariah setiap negeri ini berbeza-beza pandangan dan berbeza-beza hakim, dan bila berbeza hakim ni banyak ijtihad yang berbeza-beza lah. So secara ringkasnya, kalau kita baca dapatan undang-undang di dalam jurnal hukum, memang ada mahkamah ataupun ada hakim yang mengambil kira berapa lama tempoh perkahwinan yang seperti yang saya disebutkan tadi lah. So kita ni sebagai peguam syar'i, anda kata kalau kita ni sebagai peguam syar'i untuk present kes kes mut'ah di mahkamah, so seelok-eloknya kita masukkan ke semua faktor-faktor yang pernah mahkamah nyatakan ataupun yang pernah ada dalam jurnal hukum tu lah, seperti yang kita sebut tadi, empat faktor yang diambil kira tu.
So andai kata kalau hakim tu tak ambil kira, andai kata kalau mahkamah tidak mengambil kira sumbangan isteri, so mungkin hakim tu akan mengambil kira lama tempoh perkahwinan. So andai kata kalau mahkamah tidak mengambil kira lama tempoh perkahwinan, mungkin mahkamah akan mengambil kira taraf dan kehidupan isteri. So seelok-eloknya bagi membuktikan dan menguatkan kes kita di mahkamah, kita perlu nyatakan segala faktor tersebut dan perlu masukkan jugalah berapa lama tempoh perkahwinan tu. Okey, saya harap Cik Nurul Muhammad jelas dengan penerangan. Dan saya teruskan soalan, saya open soalan. Ada satu soalan yang saya rasa mungkin boleh dijawab oleh Tuan Ahmad Fuad. Sekiranya wanita yang diceraikan itu atas sebab nusyuz, apakah boleh bagi si wanita tersebut untuk menuntut muta'ah? Silakan. Sekiranya wanita yang diceraikan itu atas sebab nusyuz, apakah boleh bagi baik. Dalam dapatan kes yang setakat yang saya tahulah, nusyuz ini tidak menghalang untuk bekas isteri menuntut mut'ah kepada bekas suami. So nusyuz ni beban pembuktian dia yang pertamanya, kita nak buktikan nusyuz ni perlu dibuktikan di mahkamah. Tu yang pertama, perlu ada perintah mahkamah yang menyatakan bahawa isteri ini nusyuz. Bila dah nusyuz, sekiranya kalau berlaku perceraian, barulah kita boleh sabitkan nusyuz tu untuk menghalang mut'ah tu. Tetapi kebanyakan yang ada sekarang, bila mana isteri menuntut mut'ah, baru dia declare bahawa isteri dia nusyuz dalam tempoh perkahwinan. So itu menjadi satu, orang kata, dakwaan yang tidak ada bukti lah. So seeloknya nusyuz ini, yang pertamanya, dia tidak membatalkan untuk isteri itu mendapat mut'ah. Dan sekiranya kalau ada pandangan-pandangan hakim, mungkin itu boleh kita terimalah. Dan yang seterusnya, mungkin andai kata kalau nusyuz ni tidak boleh dikatakan membatalkan hak mut'ah, nusyuz ni boleh mengurangkan jumlah mut'ah tersebut lah. Okey, ada lagi soalan Tuan Mahfuad daripada Salehah Muhammad Nur. Dia kata di sini, Assalamualaikum Tuan, bolehkah kriteria tuntutan itu kita masukkan juga bahawa suami ada cuai dalam memberi nafkah? Adakah dia dalam tuntutan mut'ah ataupun itu adalah tuntutan berkaitan dengan tuntutan nafkah? Adakah satu yang disekalikan ataupun ada beza? Silakan Tuan Ahmad Fuad. Baik. Sekiranya kalau kita nak masukkan berkaitan bahawa suami cuai dalam memberi nafkah, kita kena telitilah kita nak masukkan dalam kriteria yang mana. So anda kata kalau kita nak katakan disebabkan suami ni dia tidak memberi nafkah, so isteri ni terpaksa bekerja untuk menampung perbelanjaan rumah, perbelanjaan anak-anak. So kita boleh masukkan dalam term pengorbanan isteri dalam tempoh perkahwinan. Jadi anda kata kalau kita nak katakan bahawa dia cuai memberi nafkah, so kenapa kita nak nyatakan pada mahkamah tersebut? So kita masukkan dalam faktor pengorbanan isteri semasa dalam tempoh perkahwinan. Okey. Seterusnya soalan, saya open lagi soalan. Yang ni tadi macam soalan tu dia repeat semula kepada penerangan Tuan Ahmad Fuad tadi daripada Nurul Muhammad. Macam mana penyerahan gaji terakhir kali dengan 150% tu Tuan? Tadi miskin, sederhana dan kaya. Bila sederhana itu dianggap sebagai 100%, manakala miskin tadi dianggap sebagai 50%, manakala kaya yang dianggap sebagai 150% daripada gaji yang terakhir. Okey, boleh jelaskan sikit macam mana? Baik. Mut'ah ni yang pertama kita kena faham lah. Kita kena faham bahawa dia tidak ada yang mengikat hakim untuk menerima, untuk menentukan jumlah mut'ah tersebut. So bergantung kepada hakim. Yang dikatakan 150%, 100% daripada pendapatan tersebut adalah berdasarkan kes-kes yang pernah diputuskan di dalam mahkamah syariah. So antara kes-kes yang pernah diputuskan tu, kita dapat tengok bahawa ada mahkamah ataupun ada hakim yang mengkategorikan taraf hidup pasangan ni miskin, sederhana dan juga kaya lah.
So dalam pengiraan, sekiranya kalau dianya pengiraan bahawa semasa dalam kehidupan isteri ni, suami isteri ni, dia dikategorikan sebagai kaya. So mungkin mahkamah boleh mengambil kira pengiraan gaji terakhir dengan 150%, seperti yang ada di dalam kes-kes yang pernah diputuskan. Tetapi itu bukanlah satu ketetapan untuk mahkamah menjadikan, menentukan jumlah mut'ah tersebut. Itu sebagai kita punya basic untuk kita nak tentukanlah berapa jumlah yang patut kita letak. Okey. Ada lagi soalan, tapi saya rasa soalan ni saya perlu simpan terlebih dahulu. Saya akan tanya di akhir. Yang ni berkaitan dengan jika suami enggan membayar mut'ah, apa tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak isteri menurut undang-undang. Penerangan kita belum habis lagi. Saya simpan soalan ni di akhir soalan, sebab soalan ni sama dengan soalan saya. Jadi seterusnya saya teruskan soalan kepada Tan Ahmad Fuad. Yang paling penting sekarang ni, biasanya golongan suami ataupun bekas suami ini, dia akan cuba defend diri ini daripada membayar mut'ah. Antaranya kebiasaan yang kita lalui dan kita alami sebagai peguam syar'i kepada wanita ataupun peguam syar'i kepada lelaki ini, iaitu bukti bahawa pihak defendant ataupun pihak suami ini muflis. Dan kebiasaan defend yang akan digunakan, iaitu pembelaan yang digunakan, mengatakan dia seorang yang bankrupsi dan muflis, tidak mampu untuk membayar nafkah mut'ah ini. Okey, pilih Tuan Ahmad Fuad, silakan jelaskan. Baik, berkaitan dengan seorang suami yang diisytiharkan bankrupt ataupun muflis. Kebiasaanlah, biasa kalau kita tengok dalam mahkamah syariah ni, bila mana isteri mulakan tuntutan mut'ah ni, memang dalam defend dia akan nyatakan seboleh-bolehnya untuk mengelak daripada membayar mut'ah tersebut. So itu adalah defend yang biasalah. Tapi adakah bankrupt ataupun muflis ini menjadi satu pengiraan untuk menjadi pelepasan daripada pihak bekas suami ini tidak membayar mut'ah? So saya mengambil daripada kes-kes yang pernah diputuskan di Mahkamah Rayuan Syariah yang pernah diputuskan ataupun dalam alasan penghakiman Mahkamah Rayuan berkaitan dengan seseorang itu muflis dalam tempoh tuntutan mut'ah tersebut. Baik, dalam saya petik sedikitlah berkaitan dengan alasan penghakiman tersebut. Dalam menerima pakai, adakah muflis ini memberi kesan kepada pihak bekas suami dalam membayar mut'ah? Yang pertamanya, dalam alasan penghakiman tersebut, mahkamah merujuk kepada kes Suhana binti Alias lawan Syed Hasan bin Syed Agil, yang mana mahkamah merujuk kepada kes Muhammad Kasim Sulong lawan Siti Aminah dalam CLJ, di mana mahkamah sivil telah memutuskan dari hal pemakaian akta kebangkrapan ni di mahkamah syariah, bahawa mahkamah memutuskan bahawa mahkamah sekular, iaitu mahkamah tinggi, mahkamah session, mahkamah majistrik yang dinyatakan secara jelas dalam perbuatan kebangkrapan di bawah seksyen 3/1E/I akta tersebut, maka itu sahaja yang terpakai bagi mereka yang diisytiharkan bankrupt. Jadi di dalam seksyen tersebut tidak menyatakan mahkamah syariah. Itu yang pertama lah, asas kepada alasan penghakiman dalam menentukan mut'ah dalam panel rayuan tersebut. Yang keduanya, mahkamah merujuk kepada kes Fatimah Hasnah atau Hasnah binti Daud lawan Wan Hasan bin Wan Daud di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, yang mana kes ini pernah dinyatakan bahawa panel rayuan telah merujuk surat Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Kelantan, yang mana pengarah insolvensi negeri Kelantan telah menjelaskan di para 3 surat tersebut. Ini antara alasan penghakiman berkaitan dengan muflis atau bankrupt ni, yang mana memandangkan permohonan yang difailkan ke atas anak guam tuan adalah merupakan kes syariah, maka kebenaran untuk mendapatkan sanksi di bawah seksyen 38/1/A Akta Kebangkrapan 1967 adalah tidak diperlukan. Hal ini telah digariskan dalam kes Suhana binti Alias lawan Syed Hasan lah. Jadi secara ringkasnya, bahawa sekiranya kalau suami nak menyatakan bahawa muflis atau bankrupt, menunjukkan bahawa dia tidak mampu untuk bayar mut'ah, itu bukanlah satu alasan yang kukuh dan kuat untuk lari daripada pembayaran mut'ah lah.
Jadi rasa terjawab tu, bankrupt dan juga mufti Ya, ya. sendiri tidak Jadi, membatalkan ya, untuk bekas suami memberikan mut'ah. tidak menghalang. Alhamdulillah Tidak pada malam menghalang. ini walaupun tajuk mut'ah kita agak pendek satu perkataan, tapi penghuraian yang begitu saya rasa eksklusif kepada penonton-penonton FB Live di page saya ini. Kalau boleh sahabat tolong share kawan-kawan, sebab perkara ini tidak ada di mana-mana. Ada tapi kena pergi masuk library ataupun kena masuk kuliah, kena masuk lecture. Ini kita cuba bagi secara umum pandangan dan bagi pemahaman. Kalau boleh untuk siri-siri akan datang ataupun untuk informasi berkaitan dengan undang-undang akan datang, minta tolong like page saya ataupun follow page, like page dan follow page dan share supaya manfaat ilmu ini dapat sampai ke seluruh rakyat Malaysia insya-Allah. Dan seterusnya saya nak tanya pada Tuan Mak Fuad. Ada soalan saya bagi laluan. Sebelum hari ni dah 45 minit kita ke di talian. Soalan daripada Syaza Alia. Isteri yang tuntut cerai secara khuluk, adakah terhalang daripada mut'ah? Silakan. Baik. Berkaitan dengan isteri yang cerai secara khuluk, adakah terhalang daripada mut'ah? Yang pertamanya, kalau kita tengok ada kes-kes yang pernah direkodkan bahawa walaupun ceraian itu berlaku secara khuluk, mahkamah masih lagi membenarkan tuntutan mut'ah daripada pihak bekas isteri lah. So dia kena, kalau kita tengok dan kita kaji semula lah, apakah yang dikatakan sebagai perceraian tanpa alasan yang munasabah dan kenapa perceraian itu disebabkan perceraian khuluk lah. So secara ringkasnya, khuluk tidak menghalang daripada untuk isteri mendapat mut'ah. Apa ni hasil daripada kes yang pernah direkodkan lah, itu saja. Okey, ada komen dah macam kelas online dah bagi saya, Khairul Anam bin Said. Ya, hari ni kelas di universiti pada hari ni UKM, UIA dan saya rasa keseluruhan dengan pelajar-pelajar sekolah pada hari ini menggunakan online ini sebagai satu medium sekarang ni, zaman COVID pada hari ini, untuk menambah ilmu, berkembang ilmu supaya ilmu kita ni tidak beku di rumah, kita tertahan di PKP ni, maknanya tidak ada perkembangan ilmu insya-Allah. Terima kasih Tuan Khairul Anam. Okey, seterusnya soalan kepada Tuan Ahmad Fuad daripada Nurul Muhammad juga. Kita raikan soalan-soalan, mungkin kita boleh bagi secara umum. Saya kira tidak berpuas hati dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Tuan Ahmad Fuad ataupun saya, mungkin boleh rujuk pada peguam yang berkaitan ataupun untuk perjumpaan di luar, insya-Allah kita akan cuba bincangkan dengan lebih jelas. Cik Nurul Muhammad, adakah gratuiti yang diterima oleh bekas suami boleh dituntut oleh bekas isteri sebagai duit mut'ah? Silakan Tuan Ahmad Fuad. Baik. Duit gratuiti ni kita kena tengoklah, dapat selepas perceraian ke ataupun dapat semasa dalam tempoh perkahwinan. So dalam menentukan kadar mut'ah ni, kebiasaannya kita akan tengok daripada awal perkahwinan sehinggalah perceraian berlaku. So itu sahaja yang dikira, dan kemampuan dan juga aset-aset ataupun apa yang ada pada suami yang dikira setakat itu saja. So andai kata kalau duit gratuiti itu dapat selepas perceraian, so mungkin benda tu agak sukarlah untuk kita mohon mut'ah berkaitan daripada duit tersebut. Andai kata kalau duit tersebut dapat semasa dalam tempoh perkahwinan lagi, so mungkin benda tu boleh dituntut sebagai mut'ah lah, tapi bergantung apa-apa pun, itu pandangan saya lah, apapun bergantung pada mahkamah lah. Ya, kebiasaannya Cik Nurul Muhammad lah, kita ni sebagai peguam biasanya kita akan cuba datangkan bukti, elemen, apa sahaja dokumentasi yang relevan untuk dikemukakan pada Yang Arif Hakim, dan Yang Arif Hakim akan membuat tafsiran berkaitan dengan kes-kes yang terdahulu yang seperti mana yang dinyatakan oleh Tuan Ahmad Fuad, dan perlukah perkara tersebut dianggap sebagai satu bukti yang perlu diterima 100%, yang fakta yang tidak perlu dibuktikan. Ini adalah orang kata pihak mahkamah memutuskan sama ada boleh diterima ataupun tidak. Cuma kita ni cuba sedaya upaya untuk mendapatkan bukti dan diserahkan kepada mahkamah secara berperaturan dan berprosedur. Itu yang langkah yang sebaiknya sebagai peguam. Jadi okey, saya tengok ada soalan. Okey,
Last soalan terakhir saya kembali balik kepada Syaza Alia. Soalan dia sama dengan saya. Sebab bila kita dah bincang ke semua di segi definisi, elemen, beban pembuktian, kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah, kalaulah perintah ada tapi perintah tersebut tidak dapat dilaksanakan ataupun pihak defendant ini tidak membayar dan sehinggalah membuat satu permohonan rayuan, contohnya tuntutan mutaah di bawah 100,000, dia tak dapat 100,000, dia tuntutan mutaah di bawah 100,000 di mahkamah rendah, atas pada 100,000 ke mahkamah tinggi. Sekiranya tuntutan itu tidak memenuhi, tidak berpuas hati kepada pihak-pihak, pihak-pihak akan filekan ke mahkamah rayuan untuk dapatkan keputusan terakhir. Tapi pihak suami, pihak bekas suami atau defendant ini tetap enggan. Seperti mana yang ditanyakan oleh Syaza Alia ini peringkat pelaksanaan dan enforcement yang terakhir. Jadi apa pandangan Tuan Ahmad Fuad untuk pelaksanaan dan enforcement ataupun contempt of court terhadap keengganan pihak suami ini melaksanakan perintah mutaah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah? Silakan. Baik. Suami yang enggan bayar mutaah bila dah dapat perintah mahkamah lah. Itu kebiasaan yang berlaku dalam sekarang lah. Yang mana ramai wanita-wanita ataupun bekas-bekas isteri telah memperolehi perintah mahkamah berkaitan dengan mutaah, tetapi suami ingkar ataupun enggan untuk melaksanakan perintah tersebut. Tetapi malangnya bahawa wanita-wanita ini yang bila dah dapat perintah mutaah ni, mereka tidak tahu apakah langkah seterusnya yang perlu dibuat. Jadi itu menjadikan mereka berdiam diri ataupun orang kata mati air lah. Sedangkan ada lagi langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang perlu kita buat di mahkamah untuk kita melaksanakan perintah tersebut. Antaranya kita kena buat pelaksanaan perintah ataupun saman penghutang perhakiman lah untuk kita melaksanakan perintah tersebut. Dan seterusnya barulah kita boleh yang ataupun yang keduanya yang saya agak jarang saya ketemui, iaitu sitaan dan juga penjualan terhadap harta yang ada lah bekas suami ni, yang saya agak jarang untuk jumpa. Dan kebanyakan yang peguam-peguam yang saya tanya pun belum lagi yang pernah buat sampai ke peringkat tu. Yang pernah saya tengok ataupun pernah saya tahu, mereka hanya buat sampai kepada peringkat saman penghutang perhakiman, dan yang seterusnya langkah yang terakhir sekiranya saman penghutang perhakiman pun dah buat, barulah notis tunjuk sebab dikeluarkan, barulah perintah pengkomitan dipenjarakan kepada mereka yang enggan dalam membayar perintah mahkamah tersebut lah. Jadi itu antara cabaran yang wanita-wanita yang diceraikan apabila telah mendapat perintah mutaah tapi tidak mengambil step seterusnya untuk memberikan pengajaran kepada bekas-bekas suami yang agak culas dan ingkar untuk melaksanakan perintah tersebut. Okey, jawapan yang saya rasa cukup jelas dan padat. Dan saya raikan satu soalan terakhir daripada Nurul Fariha. Saya raikan juga. Kita raikan semua soalan. InsyaAllah kita cuba jawab. Assalamualaikum Tuan, saya nak tanya, boleh ke kalau kita bercerai tahun 2016 tapi pada tahun 2020 kita baru nak buka file mutaah? Saya rasa dah Tuan Fuad tadi ada menjelaskan, tapi tak apa, kita bagi laluan juga, mungkin terlepas pandang. Dan insyaAllah akan ada rakaman. Video ini akan ada rakaman di Facebook saya di Syazril Ibnu Mustafa Official. InsyaAllah akan kekal di situ, boleh tengok. Dan saya minta Tuan Ahmad Fuad silakan untuk jawab soalan. Kita raikan juga Nurul Fariha, silakan. Baik, secara ringkasnya bahawa mutaah ni ataupun tuntutan di mahkamah ni tidak terikat dengan masa lah. Lebih-lebih lagi dalam isu yang kita terangkan pada malam ini berkaitan dengan mutaah. So bolehlah tuntutan mutaah ni dibuat, yang mana tuntutan mutaah ni tidak terikat dengan masa sehinggalah sampai suami itu meninggal lah, sebelum suami itu meninggal lah. So anda kata kalau dia bercerai 2016 tapi baru tahun 2020 baru nak filekan, tak ada masalah, boleh difilekan dan boleh dituntut mutaah. Walaupun suami itu dah berkahwin lain ke apa ke, masih lagi boleh dituntut.
Asasnya adalah perkahwinan. Maknanya perkahwinan itu wujud dan berlakunya perceraian. Wujud dan berlaku perceraian. Ya, okey. Soalan ada lagi? Tiba-tiba saya nak habiskan dah sebab nak hampir 1 jam kita bersiaran. Padahal 30 minit, legally saya kena buat solusi syariah 30 tambah 30 minit. 30 minit tambah 30 minit sebab alhamdulillah seronok kita sama-sama berkongsi ilmu. Ya, saya pun dapat menambah ilmu daripada partner-partner saya ni, yang Tuan Ahmad Fuad ni adalah rakan kongsi saya dan merupakan ketua cawangan bagi firma saya di Melaka. Dan soalan, saya rasa ini soalan terakhir. Kita raikan juga daripada Hidayu Kamarudin. Salam Tuan, boleh ke jadi kalau mahkamah dan menentukan sekian-sekian untuk tuntutan mut'ah, tapi pihak bekas suami tidak membayar sepatutnya? Ini dia cerita kata perintah tu dah ada, tapi suami ni dia tak bayar sepatutnya. Silakan Tuan Ahmad Fuad. Baik, samalah yang seperti yang saya sebut sebelum ni, bahawa kalau dah ada perintah mahkamah, bila dah ada perintah mahkamah berkaitan dengan satu jumlah mut'ah tersebut, so bila suami tidak bayar, memang ada kemungkinan dan memang banyak berlaku di mahkamah syariah sekarang yang berlaku pada wanita-wanita ni lah. Akan tetapi isteri yang diceraikan tu mestilah orang kata kena mengambil langkah yang seterusnya lah, iaitu kita kena teruskan saman penghutang penghakiman, notis tunjuk sebab, dan barulah pada perintah pengkomitan. Dia ada lagi 2-3 step lagi untuk kita mengenakan untuk memberi pengajaran kepada bekas suami yang culas dalam gagal untuk memberikan jumlah bayar jumlah tersebut lah. Ya, perkara saya tambah sikit, ada perkara ini berkaitan dengan tunggakan nafkah isteri ataupun tunggakan nafkah berkaitan dengan mut'ah, sekiranya dikenakan satu tuntutan contempt of court dan dipenjarakan. Penjara ni walaupun dia kena penjara, hutang tetap kena bayar. Kalau Puan Hidayu Kamarudin boleh baca di artikel yang saya tulis di page saya, kalau boleh like page saya tu, yang menceritakan tentang tunggakan nafkah yang tidak bayar, dan klien ataupun klien saya ini dipenjarakan di penjara yang sama dengan penjenayah rogol, pukul, rompak dan sebagainya, sebab mahkamah syariah ini tidak ada penjara. Dia hanya ada lokat di mahkamah syariah sahaja. Penjara yang sama dengan kesalahan-kesalahan jenayah kriminal yang terdapat dalam kanun kesiasaan. Ini perlu kita ambil tahu, dan kebanyakan orang yang mengatakan bahawa mahkamah syariah ini tak perlu takut perintah. Mahkamah syariah tidak ada penjara. Okey, last kepada Tuan Ahmad Fuad. Saya seronok mendengar pandangan-pandangan yang berfakta dan disupport dengan kes. Saya nak bagi masa lebih kurang dalam 30 saat untuk penggulungan keseluruhan pada malam ini, insyaAllah. Saya silakan. Last. Baik. Untuk penggulungan saya pada malam ini berkaitan dengan mut'ah. Yang mana kita kena tahu bahawa mut'ah ini adalah tuntutan sagu hati. So bila kita tengok definisi sagu hati ini adalah pemberian yang untuk mengembirakan bekas isteri lah dalam tempoh untuk diberikan untuk memulakan kehidupan baru. Jadi nasihat saya kepada bekas-bekas isteri yang untuk menuntut mut'ah ni, kita kena tahulah, kita jangan jadikan tuntutan mut'ah ini sebagai satu jalan pintas ataupun jalan ringkas untuk kita ataupun kita mengenakan suami dalam tuntutan mut'ah tersebut dengan jumlah-jumlah yang kata melampaui daripada kemampuan suami. Itu yang kita kena faham lah. Bukan jalan pintas untuk kita mengaut keuntungan, dan bukanlah jalan pintas untuk kita membalas dendam terhadap pihak suami. Kita kena tengok juga berapa kemampuan dia dan berapa dia punya situasi semasa lah, dan bergantung kepada situasi individu tersebut. Dan yang keduanya, saya ingin nasihatkan yang terakhir kepada bekas suami juga, sekiranya kalau bahawa mut'ah ini adalah suatu tuntutan yang wajib diberikan kepada bekas isteri. So ianya menjadi satu kewajipan. So apabila kewajipan ataupun tuntutan ini tidak dilaksanakan ketika hidup, ia menjadi satu hutang. Dan bila menjadi satu hutang kepada kita, kita tahulah bahawa hadis-hadis Nabi banyak menyebut berkaitan dengan hutang ini. Kalau kita berhutang, kita punya roh ni tergantung di langit. So berjaga-jaga untuk daripada kita lari daripada membayar mut'ah ni, kita kena tahu bahawa itu adalah kewajipan. Sama ada sikit ataupun banyak, itu adalah perkara kedua. Yang penting sekali kita kena tahu bahawa itu adalah benda yang wajib untuk kita beri.
dan baru kita fikirkan berkaitan dengan banyak ataupun sedikit jumlah tersebut. Allah. Okey, terima kasih kepada Tuan Ahmad Fuad. Beliau merupakan partner saya, rakan kongsi saya, ketua cawangan bagi firma firma Syazil Khairi Mustafa and Associate di Melaka, dan beliau beramal di Melaka dan Johor. Sekiranya ada apa-apa persoalan, mungkin boleh berkolaborasi ataupun mendapatkan perkhidmatan beliau, insya-Allah. Dan saya mohon kepada yang menonton page saya pada malam ini, minta like dan share kepada kawan-kawan supaya ilmu yang kita sampaikan walaupun kecil, walaupun sedikit, dapat disebarkan dan pahala dapat dikongsi bersama kita. Jarang ilmu undang-undang ini diberi secara umum sebab ini skill peguam, dan setiap peguam ada perbezaan, ada cara, ada advokasinya sendiri. Mungkin cara saya cuba berkolaborasi dengan semua peguam mencari kata titik pemutus dari segi perbezaan, pelaksanaan dan cara untuk mengatasi kes-kes Mahkamah di Malaysia. Yang penting perlunya mendapat perkhidmat guaman syar'i. Kerana kadang-kadang sekiranya kita tidak tahu untuk mendapat khidmat guaman syar'i, ibarat kita meletak tengkuk di leher di mahkamah syariah, kerana kita tidak ada merit case seperti mana yang dibincangkan pada malam ini. Walaupun mut'ah tajuknya pendek tapi huraian dia cukup luas. Teruskan share page saya dan saya mohon minta like untuk dapatkan informasi terkini berkaitan dengan perundangan syariah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam esok sepanjang bulan Ramadan jam 10 malam, insya-Allah. Assalamualaikum. Salam.